Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar yang Ustazah sayangi, Ustazah ingati, Ustazah kasihi sekalian, okey. Hari ini kita akan belajar tajuk pendidikan Islam tingkatan 4 bidang fiqh. Tajuknya adalah perbezaan antara sembelihan, korban dan akikah. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah, Ummul Kitab Al-Fatihah, doa belajar, selawat ke atas Nabi sebanyak 3 kali dan doa kepada kedua ibu bapa kita. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey. Baik, sebelum Ustazah terangkan tajuk yang akan Ustazah kongsikan dengan awak semua pada hari ini, okey, Ustazah harap pelajar-pelajar semua dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia bersama keluarga masing-masing, dalam keadaan dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya solat 5 waktu sehari semalam dalam waktunya dengan baik ataupun dengan khusyuk. Okey. Dan Ustazah harapkan pelajar semua dapat membaca Al-Quran setiap hari walaupun satu ayat, sebabnya solat dan Al-Quran merupakan syafaat kita di hari akhlak kelak, dan kesan daripada solat fardu dalam waktunya dan membaca Al-Quran dapat memudahkan kerja-kerja kita seharian, okey, dengan izin Allah, insya-Allah. Okey, lagi sekali Ustazah nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang muka depan ni Ustazah bagi contoh korban lembu. Okey, yang di bawah tu adalah majlis cukur rambut untuk cukur rambut pada hari yang ke-7. Okey, kita tengok slide yang kedua. Okey, pengertian. Ustazah nak ambil dari sudut pengertian. Kenapa Ustazah ambil tajuk ni? Tajuk perbezaan antara sembelihan, korban dan akikah. Sebabnya kebiasaannya kalau pelajar tingkat 4, kalau Ustazah tanya, apa arti sembelihan, apa perbezaan antara sembelihan, korban dan akikah? Mereka confused. Mana satu korban, mana satu akikah, mana satu sembelihan? Confused. Okey. Jadi sebabnya semuanya berkaitan dengan binatang-binatang, dan semuanya berkaitan dengan sembelih. Okey, jadi dia orang jadi macam confused. Okey, jadi di sini Ustazah nak terangkan dengan terperinci perbezaan antara sembelih, korban dan akikah. Okey, sebelum tu kita lihat dahulu pengertian satu persatu. Pengertian sembelihan. Erti sembelihan ialah menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat meri. Erti korban ialah menyembelih binatang al-an'am pada 10 Zulhijjah, pada hari 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik, hingga akhir hari tasyrik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arti akikah ialah binatang al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Okey, ketiga-tiga ni adalah
ibadah yang berasingan tapi dia ada kaitan dia. Okey, baik. Sembelihan ni kalau kita nak senang faham, sembelihan ni yang bahagian asas. Okey, bahagian asas. Okey, sembelihan adalah bahagian asas. Dan sekiranya sembelihan ni kita niatkan untuk korban. Kita niatkan sembelihan tadi untuk korban, dia jadi korban. Sekiranya sembelihan tadi, okey, kita niatkan untuk akikah, dia jadi akikah. Yang asasnya adalah sembelih. Okey, cumanya yang membezakan ialah kalau korban, okey, istilah binatang tu binatang al-an'am. Okey, dia yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Pada hari 10 Zulhijjah iaitu hari raya Aidil Adha hingga hari-hari tasyrik, hingga akhir hari tasyrik iaitu hari ke-13 Zulhijjah, iaitu masa terbenam matahari 13 Zulhijjah, maka berakhirlah masa untuk kita berkorban. Okey, jadi untuk senang faham, masa korban ialah bermula daripada 10 Zulhijjah selepas solat hari raya Aidil Adha dan berakhir pada 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam pada 13 Zulhijjah. Okey, apakah terbenam matahari? Terbenam matahari di sini ialah masuknya waktu maghrib pada hari 13 Zulhijjah. Maka berakhirlah masa untuk kita berkorban. Okey, akikah. Katakanlah sembelihan tu kita lakukan, kita niatkan untuk akikah. Sekarang ni dibeza tentang niat je. Beza antara sembelihan, korban dan akikah ni adalah niat sahaja. Dari sudut niat sahaja. Okey, akikah. Akikah ni kita sembelih binatang al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Okey, itu je beza. Kalau korban untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau untuk akikah sempena kelahiran bayi. Okey. Jadi yang utamanya adalah sembelihan. Okey. Kalau sembelihan ni, okey, kita boleh sembelih bila-bila masa sahaja, dia tak ada had masa, dia tak ada had, tak ada apa-apa had. Okey. Yang boleh disembelih ialah binatang yang halal dimakan. Sekiranya binatang tu haram dimakan, contoh khinzir. Khinzir tu haram. Sekiranya kita sembelih khinzir, okey, dan putus urat merik dan urat halkum, ianya tetap haram dimakan. Kenapa? Sebab asalnya binatang tu adalah binatang yang haram dimakan. Okey. Baik, kita lihat slide yang ketiga. Apa hukum sembelihan? Hukum sembelihan adalah wajib. Binatang yang berada di daratan, di bumi maksudnya, okey, wajib disembelih sebelum dimakan. Contoh burung, contoh arnab, contoh kerbau, contoh kambing. Okey. Maksudnya semua binatang yang berada di daratan yang hendak dimakan wajiblah disembelih dahulu. Okey, baik, kita lihat korban. Hukum korban. Hukum korban ialah sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Hukum korban ialah sunat muakkad. Sunat muakkad ni apa arti sunat muakkad? Sunat muakkad ni sunat yang amat-amat digalakkan. Sangat digalakkan oleh Islam untuk melakukan korban. Okey. Dan wajib jika bernazar. Sekiranya kita bernazar untuk melakukan korban, sekiranya sampai sesuatu hajat kita, okey, wajib kita bernazar. Wajib kita bayar nazar tersebut. Okey, contoh. Sekiranya saya dapat SPM 10A+, sekiranya saya dapat 10A+ dalam peperiksaan SPM, okey, saya nak bernazar, saya nak korbankan seekor kambing. Okey, jadi wajib sekiranya kita dapat result SPM 10A+, maka wajiblah atas kita membayar nazar tersebut. Okey, baik, kita lihat pula akikah. Akikah adalah sunat muakkad, sama dengan korban. Dan wajib jika bernazar. Sama je. Okey. Dan untuk pengetahuan pelajar, binatang al-an'am adalah untuk korban dan akikah sahaja. Dan binatang-binatang yang lain yang halal dimakan hendaklah disembelih dahulu sebelum dimakan. Okey, syarat sah. Syarat sah sembelihan ialah penyembelih beragama Islam ataupun ahli kitab. Okey, lepas ni Ustazah akan huraikan apakah arti ahli kitab. Yang kedua, melakukan penyembelihan hanya kerana Allah. Maksudnya kita sembelih, contoh kita sembelih ayam. Kita sembelih ayam adalah untuk makan, bukannya untuk penyembahan dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, binatang sembelihan masih mempunyai hayat mustaqirah.
Okey, bagaimana hayat mustaqirah? Lepas ni Ustazah akan terangkan. Yang keempat, putus urat halkum dan urat merik dengan segera dan sekali sembelihan. Jadi untuk putuskan urat halkum dan urat merik dengan segera dengan sekali sembelihan, mestilah menggunakan alat sembelihan yang tajam. Okey, korban. Syarat sah korban. Syarat sah korban ialah berniat korban. Maksudnya semasa kita sembelih binatang al-an'am tadi, kita hendaklah berniat korban. Okey. Maksudnya kalau kita contoh macam perempuan tak sembelih kan. Jadi kalau kita nak buat korban, semasa nak lakukan sembelihan tu, kita wakilkan kepada penyembelih untuk sembelih binatang korban kita. Katakanlah Ustazah nak kubur korban. Takkanlah Ustazah sendiri nak potong lembu tu. Tak pernah sabar kan? Lembu tu besar lagi, kuat lagi. Jadi kita wakilkan untuk sembelih binatang korban kita tadi. Contoh, yang penyembelih tu nama Encik Hasan. Kita lafazkan kepada Encik Hasan. Kita bagi tahu Encik Hasan. Encik Hasan, saya Salwani ingin wakilkan Encik Hasan untuk sembelih binatang korban saya. Dia pun agak itu dah sah tu. Jadi semasa Encik Hasan tadi sembelih, kita niat. Ini adalah binatang korban saya pada tahun ini. Kita kena niatkan. Yang kedua, masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan tadi Ustazah huraikan. Masa pelaksanaan korban ni bermula pada 10 Zulhijjah dan berakhir sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Jadi dalam masa 4 hari. Dan hari 10 Zulhijjah tu dia bermulanya masa korban, iaitu selepas solat Hari Raya Aidil Adha. Dan binatang korban ni adalah cukup umur. Dia ada dah gariskan cukup umur tu macam mana. Contoh macam kalau kambing 1 tahun. Kalau lembu 2 tahun. Dah ada garis panduan bab umur untuk binatang al-an'am untuk jadikan korban dan akikah. Sifat al-an'am. Sifat al-an'am di sini ialah binatang al-an'am sahaja. Apakah erti binatang al-an'am? Binatang al-an'am ialah binatang yang jinak, yang berkaki 4, yang dibela. Tapi dia bukan semua binatang yang boleh dikategorikan sebagai binatang al-an'am. Binatang al-an'am ni telah digariskan dan telah ditentukan oleh Islam. Dia ada 5 jenis binatang sahaja yang kategori binatang al-an'am. Yang pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing, yang keempat biri-biri, yang kelima kerbau. 5 jenis binatang sahaja yang dikategorikan sebagai binatang al-an'am. Akikah. Sama juga tadi berniat akikah. Sama juga kita hendaklah maksudnya yang berniat akikah ni adalah ayah kepada bayi tersebut. Kalau bayi tersebut hendak sembelih sendiri binatang akikah tadi, tak ada masalah. Jadi dia berniat, dia sembelih dan dia niatkan masa sembelihan. Dan sekiranya dia nak wakilkan kepada orang lain menyembelih kepada yang nak menyembelih binatang akikah tadi, ayah kepada si bayi tadi mewakilkan untuk sembelih binatang akikah tadi. Masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan bagi binatang akikah ni ialah pada hari ke-7 kelahiran. Pada hari ke-7 kelahiran. Pada hari ke-7 kelahiran tadi hukumnya adalah sunat muakkad. Kalau hari ke-8 hingga hari bayi tu dah akil balik, sampai akil balik, itu adalah hukumnya adalah sunat. Cukup umur juga sama dengan cukup umur macam binatang korban. Sifat al-an'am juga sama dengan sifat binatang korban. Tempoh masa sembelihan. Tiada had masa dan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Sembelihan. Korban bermula 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah.
Akikah pada hari ke-7 kelahiran bayi sunat muakkad. Setelah sempurna kelahiran bayi sehingga bayi itu balik adalah sunat. Okey, alat sembelihan. Alat sembelihan yang boleh digunakan ialah alatan yang boleh melukakan binatang sembelihan kecuali kuku, gigi dan tulang. Okey, di sini Ustazah sertakan contoh alat sembelihan. Okey, binatang sembelihan. Binatang sembelihan adalah haiwan yang halal dimakan. Contohnya ayam, lembu, burung puyuh, kerbau, arnab, rusa dan lain-lain. Ini adalah binatang sembelihan. Dan ada lagi, ini Ustazah ambil sebahagian kecil sahaja. Ada lagi binatang-binatang lain yang boleh dimakan. Okey. Baik, seterusnya ini adalah khusus untuk binatang akikah dan korban sahaja. Yang mana dinamakan binatang al-an'am. Ia khusus kepada unta, lembu, kerbau, biri-biri dan kambing. 5 jenis ni sahaja yang boleh kita sembelih untuk dilakukan korban dan akikah. Dan binatang-binatang ini juga kita namakan binatang-binatang bahimatul an'am. Okey, persoalan berkaitan sembelihan korban dan akikah. Yang pertama, maksud ahli kitab ialah keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, maksud hayatun mustaqirrah, haiwan yang mampu bergerak dengan bertenaga. Antara tandanya termasuklah binatang tersebut meronta-ronta dengan kuat setelah disembelih. Maksudnya kalau katakanlah binatang tu dilanggar dan hampir nak mati, macam tunggu masa nak mati je. Okey, itu tak boleh. Binatang tersebut kalau disembelih pun tak boleh dimakan sebab dia bukan hayatun mustaqirrah. Kalau hayatun mustaqirrah ni maksudnya dia masih lagi macam orang kata menggelupur dengan kuat. Itu adalah hayatun mustaqirrah. Dia masih lagi bertenaga. Kalau dah macam dah hampir-hampir macam kita nampak macam nak mati dah, okey, itu tak boleh. Itu dah tak boleh untuk disembelih. Okey, persoalan ketiga ialah janin yang mati selepas ibunya disembelih atau mati dalam perut atau lahir dalam keadaan bukan hayat mustaqirrah, halal dimakan dagingnya. Okey. Jadi katakanlah kita sembelih lembu yang bunting. Okey, ada anak kat dalam tu. Jadi bila kita sembelih ibunya, anak yang dalam kandungan tadi halal untuk dimakan walaupun tidak sembelih. Okey, persoalan yang keempat. Perkataan gadaian dalam hadis bermaksud anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua-dua ibu bapa pada hari kiamat sekiranya ibu bapa tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Okey. Baik, untuk pengetahuan pelajar, Ustazah nak baca satu hadis. Okey, satu hadis yang berkaitan dengan akikah. Okey, berkaitan dengan akikah. Kenapa? Sebab akikah ni sangat-sangat digalakkan dalam Islam. Sebab itulah dia diberi hukum sunat muakkad. Okey. Dalil nakli akikah daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawmas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Maksudnya setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Maksudnya setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Maksudnya sekiranya seorang anak tu apabila dilahirkan dia merupakan gadaian. Maksudnya dia merupakan gadaian. Jadi apabila kita nak lepaskan gadaian kita dengan Allah, okey, kita hendaklah melakukan akikah. Akikah terhadap anak tersebut. Yang paling afdal ialah pada hari ke-7 kelahiran bayi tersebut. Okey. Sekiranya ibu bapa tadi dia mampu untuk melakukan akikah, dia tak ada apa-apa masalah pun untuk melakukan akikah pada hari ke-7. Tapi dia buat lengan-lengan, dia buat biasa, dia buat macam benda tu benda yang tak penting sangat, okey.
kesannya pada hari akhirat, anak tadi tidak dapat memberi syafaat kepada ibu bapa tersebut. Sekiranya anak tadi adalah anak yang baik, anak yang menjaga solat, anak yang menghafaz Al-Quran, okey? Anak-anak yang menghafaz Al-Quran boleh memberi syafaat kepada ibu bapa tersebut. Sekiranya ibu bapa tidak melakukan akikah, maka anak-anak tersebut tadi tidak memberi syafaat. Syafaat ialah pertolongan. Apabila kita berada pada mahsyar, kita perlukan pertolongan. Tapi anak-anak tadi tak boleh memberi syafaat kepada ibu bapanya kerana ibu bapanya tidak melakukan akikah kepada anaknya. Sekiranya, okey, persoalan pula, sekiranya tak mampu dan sebagainya, okey, itu lain persoalan. Okey, sekarang ni sekiranya ibu ayah tu memang mampu, okey, tapi sengaja tidak melakukan akikah, maka yang rugi ialah ibu bapa tersebut, sebab ibu bapa tadi tidak dapat syafaat daripada anak-anak tersebut. Okey, Ustazah teringat masa Ustazah belajar masa dekat sekolah menengah dulu kan. Okey, Ustaz cakap, okey, awak ni kalau kahwin esok, okey, kalau doktor dah sahkan awak ni mengandung, okey, daripada saat mengandung tu menabung. Kenapa menabung? Menabung untuk dapat buat akikah pada hari ke-7 kelahiran. Ustaz tekankan sangat pada hari ke-7 kelahiran sebab itu adalah sunat muakkad. Dan hari ke-7 tu juga kita disunatkan untuk memberi nama kepada anak tersebut. Maksudnya kita wawarkan anak kita kepada orang ramai. Yang pertama. Yang kedua, kita tahnikkan anak tersebut. Tahnik ni ialah memberi makanan. Tahnik ialah kita jemput seorang yang alim, seorang yang baik-baik, okey, untuk tahnikkan anak kita. Tahnik ni ialah memberi makanan yang manis-manis, yang baik-baik, iaitu macam madu, kurma, dan kita mintalah orang-orang yang alim tadi, okey, meletakkan madu dan kurma tadi dekat lelangit bayi tersebut dengan harapan semoga anak tersebut mengikut kelakuan dan akhlak orang yang alim tadi. Okey, yang ketiga ialah mencukur rambut. Okey. Mencukur rambut juga adalah amalan Rasulullah SAW pada hari ke-7 kelahiran. Mencukur rambut bukannya menggunting rambut sebanyak 3 helai, itu bukan amalan Islam. Amalan Islam ialah mencukur rambut semua sekali, botakkan bayi itu, botakkan kepala botakkan rambut bayi tersebut. Okey. Dan kalau kita ni daripada golongan yang berada, okey, berkemampuan, okey, rambut tadi kita simpan dan kita timbang. Katakanlah rambut bayi tadi yang kita timbang tadi 2 gram. Dan 2 gram tadi kita sunat untuk bersedekah. 2 gram tadi kita nilaikan kepada emas, atau kalau kita tak nak, kita nilaikan kepada emas, okey, dan kita tukar kepada RM. Katakanlah 2 gram emas tu berapa nilai yang masa tu. Okey, contoh sekarang. Okey, Ustazah tengok emas hari ni harga dia 2591 gram. Okey, jadi katakanlah rambut anak awak tadi, okey, beratnya 2 gram. Jadi 259 kali 2. Okey, lebih kurang dalam dekat dengan 500 lebih kan. Okey. Jadi 500 lebih ni kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kenapa Islam menggalakkan sedemikian? Islam menggalakkan sedemikian supaya anak yang kita lahirkan tadi terbiasa dengan amalan-amalan Islam yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah rasa itu saja untuk hari ini. Dan sekiranya ada persoalan dan apa-apa boleh PM Ustazah ataupun boleh call Ustazah apa-apa yang awak kurang faham. Jadi Ustazah harap perkongsian Ustazah pada hari ini dapat membantu sedikit sebanyak persoalan-persoalan yang anak-anak keliru. Okay, dan Ustazah doakan semoga anak-anak semua berjaya dengan jayanya dalam peperiksaan SPM yang akan dihadapi.
Dan sebelum Ustazah akhiri tajuk Ustazah, perkongsian Ustazah pada hari ini, Ustazah mohon Ustazah berharap semoga anak-anak semua dalam masa PKP ni, dan seterusnya, dapat melakukan solat fardu 5 waktu sehari semalam dan sentiasa membaca Al-Quran. Jaga solat, jaga Al-Quran, jaga adab. InsyaAllah anak-anak semua akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.